harga yang tinggi. Betul tak? So, ditakdirkan Allah lorongkan 2 biji rumah teres sebelah-sebelah dan beliau pam lagi. Saya tak ingat kisah, tapi saya ingat dia sebut antara 300 ke 400 ribu. Okay, kalau saya silap tu, ingatan saya lah silap. Tapi dia kata about 300 to 400,000, beliau pam lagi duit untuk jadikan ruang atas itu ruang penginapan 20 pelajar tahfiz dan ruang bawah itu sebagai tempat mereka mengaji dan makan. Dan hebatnya Haji Rani dan isterinya, tamaknya mereka, ni tamak yang positif, nakkan bekalan pahala tu kerana nak menyumbang, nak memberi, nak menyantuni pelajar-pelajar tahfiz. Mereka masak untuk sekolah tahfiz ni setiap hari daripada hari pertama. Lihat bagaimana mereka menggunakan hartanah, tuan-tuan dan puan. Saya selalu nak berkongsi kisah ini kerana ada orang yang ada tanggapan buruk tentang hartanah. Ini geng-geng kapitalis. Ini geng-geng yang menganiaya. Kumpulan yang berada, yang menganiaya. Kumpulan yang tiada. Saya pernah kena. Ini geng-geng Fir'aun. Oh, dahsyat tuan-tuan dan puan. Dia geng-geng hartanah ni, dia lihat sebagai orang jahat. So, kalau kita ada menyimpan sedikit pun perasaan macam ni, kita tidak akan berjaya dalam dunia hartanah. Tidak akan berjaya. Tan Sri Daud Bakar dia cakap apa kat saya? Kan kita dah dengar kan kisah bagaimana manusia itu akan membina pencakar langit. Manusia itu akan membina pencakar langit sehingga hari kiamat. Tan Sri cakap, dia tanya saya, ayat apa yang ayat bermain di fikiran ayat? Apa yang ayat rasakan tentang kisah itu? Ui, memang manusia rakus ya, Tan Sri. Itu adalah saya sendiri pun, saya melihat dari sudut yang negatif. Tan Sri cakap apa kat saya? Ayat tak fikir ke? Bidang hartanah inilah akan kekal relevan sehingga kiamat. Wow, Tan Sri, I never saw it that way. Bila ilmu agama, ilmu muamalat, ilmu perniagaan, ilmu pelaburan, bila dah sangat-sangat mantap, dia dapat melihat dari satu sudut pandangan yang berbeza. So kalau kita melihat ni geng-geng hartanah kapitalis, adakah ini Haji Rani seorang kapitalis? Adalah Haji Rani Fir'aun yang dikatakan menganiaya? Bagaimana Haji Rani sebagai hero saya, dia menggunakan hartanah untuk menjadi ladang akhirat, peralatan di ladang akhirat dia. Are you guys getting this? Type 1. Kalau anda faham benda ni, type 1. Jadikan benda ni sebagai perjuangan. Kerana akhir nak mengajak anda menjadi pejuang hartanah. You have to get this, brothers and sisters. Tapi of course, dalam peringkat awal ni mungkin kita tidak ada kekuatan kewangan. Kita nak rumah untuk diri sendiri. Kita nak rumah untuk pelaburan. But at one moment in your life nanti, you're gonna have your financial strength and then you're gonna kita nak jadikan hartanah ni sebagai peralatan di ladang akhirat kita. Satu aset yang bukan saja money making machine, but pahala making machine. Oh, boleh tak type? Ni baru terkeluar idea ni. PMM. Property is not MMM. Tapi kita nak jadi PMM. Pahala making machine. Oh, amazing, amazing, amazing. Okay, so itulah tuan-tuan dan puan. Ini kisah. Ayat rindulah momen-momen macam ni menyantuni anak-anak yatim, anak-anak orang susah. Ni nak cerita ni Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama Allah ni. Saya sedikit pun tidak mahu menunjuk. Saya nak mengajak dan nak inspirasi. Okey, satu saya nak pesan. Nanti bila anda ada kekuatan kewangan nak hadiahkan rumah untuk jalan Allah. Tapi kena ingat juga untuk maintain rumah-rumah ini. Okey, ini gambar ayat, ni bukan rumah ayat. Rumah ini telah diwakafkan, telah dihadiahkan oleh seorang datin. Corner lot, teres 2 tingkat. Tapi kita sebagai ahli masyarakat, kita nak kena bantu. Because dia dah wakafkan, dia dah hadiahkan rumah-rumah dia ni. Tapi nak maintain rumah-rumah ni, tuan-tuan dan puan, memerlukan kos dan usaha daripada semua pihak. Rumah ni bocor dekat ruang solat, bocor dekat ruang
simpan baju. Dan tuan-tuan dan puan, kalau anda lihat katil-katil, ada gambarnya, saya tak sanggup nak tunjuk. Katil dan tilam-tilam dan bantal-bantal. Kalau anda ada anak, anda tak sanggup anak anda baring di tilam-tilam tu dan meletakkan muka mereka di atas bantal-bantal yang kotor itu. Tapi inilah keadaan, banyak keadaan rumah-rumah anak-anak miskin, rumah tahfiz, sekolah tahfiz, anak-anak yatim especially. So nak memberikan rumah itu, hartanah itu satu saja peringkatnya, tapi dia ada lagi peringkat-peringkat yang lain yang kita perlu membela. Bayangkan dengan bil TNB-nya tertunggak, bil-bil lain tertunggak. Ini benda-benda macam ni ya tuan-tuan dan puan, kita nak kena prihatin sikit. Dan ini kat mana ni? Sahabat-sahabat semua. Ini bukan kat tempat yang ulu-ulu. Ini dekat Kota Dam. Korang tahu Kota Dam? Kota Damansara. Tempat orang-orang atas kayangan, yang tempat gempak, hipster. Tapi bayangkan tempat-tempat macam ni pun ada rumah-rumah anak yatim yang memerlukan. So inilah perjuangan kita sahabat-sahabat semua ya. Dan akhir nak berkongsi ya, lagi satu, Hafidah selalu jumpa kan. Sebenarnya teruk keadaannya. Orang ingat macam ni, orang ingat saya nak ada masjid sendiri. Engkau dah buat masjid, lepas tu kau ingat kerajaan tanggung je semua kos dia. Tidak. Tidak. Kita dah buat masjid, nak maintain tu. Yang jangan cerita utilities, yang bocornya, yang rosaknya, siapa nak tanggung? Benda ni kita tak boleh nak terlalu cetek. Kita nak kena teruskan. Bukan sekadar engkau ambil lah rumah ni, buatlah sekolah tahfiz, buatlah rumah anak yatim, pandai-pandailah lepas itu. I mean, of course that is okay lah. Okay, that means kita dah hadiahkan. But sekarang ni kita nak wujudkan pejuang yang memikir selepas itu, the follow up. Contoh macam masjid, kutipan dia, duit yang masuk dalam masjid contohnya macam yang Darul Ihsan, 108,000 sebulan, 110,000 sebulan. Kos dia saja is about 63,000 macam tu. 63,000 kos dia. Kutipan derma daripada masyarakat ni maybe 40-50% sahaja. Dan kita kena create that income kan. So benda-benda macam ni kita kena aware dah. Ya, kita kena aware. Alright, saya nak cerita satu lagi kisah. Ni sahabat saya, mungkin ada di antara anda yang mengenali sahabat saya ni, MJ, Iza Yusof. Beliau alumni program Pejuang Hartanah. Dan saya bantu dia susun semula portfolio dia. Dan kerana susun balik portfolio dia, ada yang raksasa-raksasa yang saya suruh jual, yang kekalkan dan sebagainya. Dan kerana beliau dah susun balik portfolio dia, ni geng-geng yang ada portfolio, ada hartanah. Tapi ada raksasa, ada juga iga-iganya. Tapi kerana kita dah susun balik portfolio kita, MJ dah berjaya, dia dah melapangkan profil dia tu dan dia boleh beli satu banglo dekat Rawang untuk tujuan apa tuan-tuan dan puan? Ini cemburunya kita kepada MJ. Dia beli, Allah lorongkan, dapat lelong pula harga yang murah. Dapat jadi Madrasah Tahfiz Darul Al-Aqyas Rawang. Tim kami, tim takaful saya di bawah MJ ni, kami bernaung bawah MJ, bawah Great Eastern Takaful. Timnya namanya Al-Aqyas, si cerdik yang pandai, yang berfikiran jauh. Itulah Al-Aqyas. Dia dan ramai antara kita ni menyumbang kepada madrasah ini setiap bulan. Macam ni punya circle kita nak tuan-tuan dan puan. Kita gunakan kekayaan, kita gunakan ilmu hartanah, betulkan balik portfolio. Yang mana yang tak elok tu kita nak, raksasa-raksasa ni kita nak buang. Lepas tu kita boleh jadikan madrasah. So saya tak ada madrasah sendiri, tapi ramai kawan-kawan punya madrasah ni kita nak sumbang kepada dan membantu kepada mereka. Masya Allah, thank you Udbah. Yes, Hamiza, betul. Memang inilah, macam inilah yang kita kena jadikan inspirasi. Okay, stop share. Dia samalah tuan-tuan dan puan sedikit suntikan energi lah pagi ni Saya diingatkan Maulana Helmi. Hari terakhir nak balik daripada Madinah. Hari terakhir, pagi tu kita ada tazkirah lepas subuh. Maulana Helmi dia pesan apa? Bila balik ke
Malaysia, janganlah bawa kisah-kisah horror tentang haji kat Mekah, dekat Madinah. Oh, yang masuk masjid, nak keluar tak jumpa jalan keluar. Ini kerana dosa-dosa lama. Sampai-sampai ke Mekah, tiba-tiba hilang ingatan. Allah tak terima. Macam-macam kisah-kisah mastika. Ada yang makcik dah putus head, tiba-tiba datang balik head. Punyalah Allah tak terima dia kan. Tak boleh nak beribadah. Benda-benda macam tu yang merepek. Bukanlah merepek, maknanya yang benda-benda yang tak elok yang kita bawa balik ke Malaysia. Kenapa tak nak cerita? Oh, tidur 2 jam sehari pun tak rasa letih. Minum air zam-zam terus hilang letih. Terus hilang panas. Terus terbuka biji mata, terang biji mata nak baca Quran. Bawalah balik kisah-kisah. Ayat khatam dalam 12 hari. Bukan nak menunjuk tuan-tuan dan puan, tapi nak memberi inspirasi. Macam ayat terinspirasi dengan Profesor Kamil yang menulis buku catatan haji dia, haji dan umrah tu. Saya jealous, saya cemburu dengar Profesor Kamil dapat baca terjemah Quran daripada muka surat ayat pertama sampai ayat terakhir masa dia berada di Madinah. Kerana saya cemburu, kerana saya terinspirasi. Saya cakap, okey, tinggal 12 hari saja lagi, saya nak khatam. Boleh je. Tidur 2 jam, 3 jam sehari. Ceritanya nikmatnya solat di depan Kaabah, solat di tepi makam Rasulullah. Bawalah cerita-cerita yang best supaya lebih ramai anak muda nak mengerjakan haji semuda usia yang mungkin. Tapi selalu dia cerita, oh, muda-muda pergi haji, balik nanti tak boleh ronggeng. Tak boleh buat itu ini. Kenapa bawa cerita-cerita yang tak elok ni? Sama juga dengan hartanah. Kenapa kita bawa cerita-cerita yang tak elok? Dan kalau kita dimomok-momokkan dengan kisah-kisah ini, kita dah kena stop. Dan kita kena sampaikan balik dakwah hartanah. Ini dakwah hartanah. Bagaimana kita menggunakan hartanah untuk cerita macam Ahmad Dauji Dadaboy. Cerita macam Haji Rani. Cerita macam MJ. Sampaikan balik dakwah-dakwah hartanah ini. Inilah mata lebah. Thank you, thank you. Okey. Inilah sedikit letusan energi. Kita ni dapat energi bila kita cemburu. Kita dapat energi ni bila kita terinspirasi dengan kisah-kisah orang. Kerana manusia ini malangnya, dia kena see to believe. Dia kena see to believe. Yang dah dikabarkan firman-firman Allah dalam Al-Quran ni. Macam mana Allah turunkan malaikat yang menjelma diri, berjumpa dengan Nabi Ibrahim, dengan isterinya, masa tu betul ke Sarah? Macam mana dia perbualan? Kita at least ada kisah-kisah itu. Because kita tak pernah nampak malaikat. Kalau dia menjelma jadi manusia pun, kita bukan tahu pun. So manusia ni malangnya, dia kena see to believe. Kawan saya Syam, dia cakap apa? Manusia bukan believe to see. Dia see to believe. Malangnya. So macam mana kita yakin tak, believe tak kepada Allah, hari kiamat, Nabi Muhammad? See to believe. Itulah dia. So hartanah ni juga ada kaitan tu. See to believe, believe to see. Adakah kita yakin kita mampu untuk membina empire hartanah kita? Dan menggunakan hartanah itu dengan jalan kebaikan. Do you believe it, brothers and sisters? If you believe, can you write there? I believe. I believe. I achieve. Ini perkataan dia. Sangat-sangat powerful. Sangat-sangat powerful. I believe. I love this kata-kata ni. I believe. I achieve. Do you believe in heaven, my brother? My sister? Yes, I believe. So I'm going to make sure that I achieve it. Do you believe you can build your empire, your property empire? I believe. Therefore, I will achieve. InsyaAllah. Okay. Pertamanya kita kena yakin dulu. Yakin. InsyaAllah. Kita ada magic. Kita ada Allah. Okay. Alright. So, apa lagi yang kita go through? Apa lagi yang kita go through? Macam-macam kita go through kan. Kitaran, hartanah. Lepas tu kita go through flow duit. Ingat tak? Flow duit. Flow duit. Yang dia. Alah, ada je peserta-peserta yang buat saya geli hati. Yang Diana, betul. I believe I achieve.
Okay. Don't give up. Keep it up. Okay. Alright. So macam-macam yang kita lalui semalam. Kita bercerita tentang kuasa masa. Macam mana ROI. Lepas lunch, kita cerita tentang flow duit tu kan. Dan kita cerita tentang kenapa Ahyat suka hartanah, tak suka hartanah. Kita cerita, of course kita tentang apa ekonomi, kita bercerita tentang pasaran hartanah dan sebagainya. Okey, apa yang kita sedang buat sekarang ni sahabat-sahabat semua? Apa yang kita sedang buat ni? Ni nak ajar belum masuk topik hartanah, but it's very powerful Apa yang kita sedang buat? Kita sedang buat self mastery. Kita sedang buat self mastery. Apa self mastery? Okey, level yang paling bawah ialah self dia ada 3 level. Self apa Okey, self awareness. Self awareness. Ini adalah level yang paling rendah untuk mencapai self mastery. Kita nak masterkan diri kita. Self awareness. Self awareness ni kita kena tahu kita punya strength. Apa kekuatan kita? Kita kena tahu kita punya weakness. Semua manusia itu ada weakness. Syaitan dah janji kan. Dia akan serang manusia itu daripada kiri, daripada kanan, daripada depan, daripada belakang. Dia akan tunggu kita di jalan yang lurus tu. Macam dia buat roadblock. Dia akan tunggu kita untuk dia serang kita. Dan dia akan serang je kat satu kelemahan kita tu. Dia tahu kelemahan kita tu. Semua orang ada kelemahan ni. Dia akan hentak kat kelemahan tu. Sehingga kita dah tak ada willpower dan kita dah tergeliat, terkucil. Alamak. Gelincir. So semua orang kena tahu strength dengan weakness dia. Kan? That is self-awareness. Okay. Level yang kedua ni ialah, yang ni saya suka. Self-reflection. Semua manusia dia kena buat self-reflection. Manusia-manusia yang hebat, dia selalu mencerminkan diri. Dia selalu review balik. Self-reflect. Kita review balik. What do we do yesterday? The 3 golden question. What we did well. Okay, itu nombor 1. Nombor 2, what we can do better. What did we learn? Kena selalu tanya ni. Ni 3 golden question ni saya belajar daripada Sifu KCC. Ni Sifu saya ni. Self-reflection. Kena selalu self-reflect. Adakah kita self-reflect tak? Apa yang kita buat hari semalam, minggu yang sudah, bulan yang sudah. Ni orang-orang hebat dia akan selalu self-reflect. Because kita tak nak ulang buat kesilapan yang sama. That's the worst. Memang saya warning my team. You buat kali pertama kesilapan tu. Asalkan dia tidak melibatkan kos yang besar, reputasi tak tercela dan tidak mengambil masa yang terlalu lama untuk rectify, saya raikan kesilapan. Kerana dari kesilapan itu kita belajar. Tapi saya paling benci, ini peringatan kepada tim. Saya paling tak suka bila kita asyik ulang kesilapan yang sama. Itu maknanya apa? Mak saya kata apa? Kalau selalu buat kesilapan yang sama, itu dah jadi macam kaldai. Masa saya kecil, saya takut nak jadi kaldai. Kadai ni dengan bunyinya yang hodoh. So, ini semua ciptaan Allah. Tapi saya takut dengan kaldai, donkey. I don't want to be a donkey. I want to be a stallion. Saya nak jadi kuda perang. So, janganlah. Kita kena selalulah self-reflection. Dan yang paling tinggi ialah self-regulation. Ini dia panggil apa? Self-control. Yang ni memang level-level dahsyatnya lah. Dia tak perlu ada orang lain yang
suruh dia buat. Tapi dia sendiri yang buat, dia self-regulate. I regulate. Saya tahu apa yang patut aku buat dan patut aku tak buat. Dia tahu nak pergi ke fridge nak ambil coklat tu. Dia tahu, coklat ni dah berlebihan. Aku kena jaga makanan yang aku masuk sumbatkan dalam mulutku ini. Okey, saya bercakap pasal diri sendiri. Self-regulation. Okey, sudahlah, dah tengok dah marathon 6 episod Money Heist contoh. Aku ni belum lagi baca Quran hari ni. Aku ni belum lagi nak buat planning untuk hari esok. So self-regulation ni ialah tahap self-mastery yang paling tinggi. Dan ramai orang gagal. Saya tak bahasakan orang lain, saya bahasakan diri sendiri. So these are the 3 levels of self-mastery that I think that everybody should practice every day. At least start with self-awareness. I'm mindful, I'm aware of my strengths and weaknesses. Lepas tu kita kena selalu self-reflect. What did I do good yesterday? What can I have done better? Oh, saya bila dengan anak-anak tiba-tiba saya jadi marah. Okay, I want to improve. I don't want to do that anymore. I want to be a better parent. That moment should have been a moment where I educate my daughter, my son. Oh, okay. So kita reflect. Dan akhirnya kita jadi self-regulation. Okay? Do you guys learn something? Cun tak? Mastery. Tulis mastery. Tak ada cerita pasal hartanah. Tapi kita nak jadi kaya kerana hartanah. Diri kita pun tak ada mastery. Macam mana? Alright tu. Tuan-tuan dan puan. Welcome. Baru welcome. Welcome to Mega Pejuang Hartanah 2022. Hari kedua sesi pagi. Tuan-tuan dan puan, kita dah setengah jalan dah. Mega Pejuang Hartanah. Sesi pagi dah selesai nanti 75% settle. Dan kita ada sesi petang. Sesi petang akan menjadi sesi terakhir kita bersama dalam program 2 hari ini. Dan I'm just so blessed, saya sangat-sangat bersyukur kerana dapat bersama dengan anda semua hari ini. Dan tahniah kerana anda insan-insan yang luar biasa. Insan-insan luar biasa yang bersama dengan kita hari ini pada hari Ahad. Berikan tepukan, boleh tak anda tekan emoji, tekan reaction, emoji, tekan reaction banyak-banyak. Yo, tekan reaction, say yay! Yeay! Okey, tekan. Ni kena ambil gambar ni. Sekejap, tim. Kena ambil gambar. Oh, tengok ni dia orang. Wow, dengan dia punya reaction macam-macam. Wow, I love the energy. Anda tekan reaksi ini kerana anda meraihkan diri anda sendiri. You know that you are taking sacrifices, making the sacrifices. Why? Because you want to be successful in the near future. Maybe tomorrow, maybe next year, maybe 10 years. But yes, we are going to fight for it, tuan-tuan dan puan. Dan bagi mereka yang berada di rumah, ayat raikan anda, anak-anak di rumah, pasangan anda di rumah. Bagi anda yang berada di kerja, ada yang kata di Kelantan yang bekerja hari ini, saya doakan anda mendapat keberkatan rezeki. Kena jaga rezeki halal tu, anda bertugas. Jangan sampai mengganggu tugas anda. Tapi Ahiyat sangat-sangat kagum dengan mereka yang berada di rumah, mereka yang berada di pejabat, mereka yang ada dekat dalam kereta. Adakah yang di atas pokok untuk dapatkan internet line? Tidak. So tahniah kepada anda semua yang bersama dengan Ahiyat hari ini. Ahiyat pagi ini dah beli dah roti canai. Anak saya memang kegembiraan pada hari Ahad ialah makan roti canai piknik kat luar garden kita orang tu. Dengan anak-anak. Itulah kegembiraan anak-anak saya. Tapi pagi ni saya senyap-senyap lepas subuh tadi tu, dah dengar tazkirah subuh, rush roti canai, hantar kepada rumah. Sambil-sambil nak menyiapkan tu, tengok-tengok dah 2 kecil tu dah bangun. Itulah dapatlah juga makan tapi tak dapat nak piknik. So semua orang ada momen hari Ahad bersama anak-anak dengan family. Tapi anda pilih untuk bersama dengan Ahiyat and team Pejuang Hartanah. Ilham Academy yang menganjurkan, Ahiyat amat raikan. Biarlah Allah saksikan pengorbanan anda ini, usaha anda ini, dan memberikan, kurniakan ganjaran kejayaan bagi segala yang anda korbankan. Bagi kejayaan, bagi segala yang anda usahakan. Kejayaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okay. So, alright. Ada yang kata best ya mukadimah pagi ni. Suka ya mukadimah macam tu. Motivasi. Kalau nak motivasi, boleh kita teruskan motivasi. Motivasi hartanah. Tak masuk modul kita. Saya bab motivasi ni saya memang suka.
Saya memang suka. Ya. Because setiap manusia tu, kenapa ada manusia yang betul-betul boleh mencapai kehebatan, mencipta kehebatan, tapi manusia yang lain tengok jasad dia sama, ada otak, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki, tapi dia kalah dekat yang tadi itulah, yang otak tu kan. So it's all about the mind. Remember, all of us become rich way before in our minds, before we become rich in reality in our life, ya. So otak tu kena jaga. Alright. Now, kita nak cerita tentang okay. Sesi pagi ni saya nak menyentuh sikit tentang kunci pintu gerbang ni. And then kita akan masuk kepada master plan tu. Dan selepas lunch kita akan betul-betul cerita pasal sasaran-sasaran hartanah kita. Okay, that's pretty much the flow lah. So, okay, macam ni. Kita lompat ke muka surat 27 dan kita akan masuk balik ke muka surat 29, 21 ya. Okay. Okay. Kan Ahyat dah janji, memang Ahyat akan, we will go back and forth. We will go back and forth. Team, slide bocor. Samsung Flip bocor. Okay. So, semua orang dah jumpa dah muka surat 27. Jom kita step in. Jom kita step in. Type 27 dalam ruang chat. Type 27 dalam ruang chat. So that you step into the program today. Saya nak lihat nama-nama. By Zura. Wah, fast action by Zura. Yang lain-lain tu. Kita laju sangat. Okay. Nazira, Syafiq. Okay. Azam, Muim, Fakrul. Thank you, thank you. Yang Diana. Okay. Muhammad Ashraf. Yang lain-lain. Okay, no highlight. Alright. Okay. Okay. So, sahabat-sahabat semua. Kita nak pergi berperang. Kita nak masuk dalam medan hartanah. So dalam medan hartanah ni, beginilah kisahnya. Okay. So boleh tak anda kotakkan gambar pertama? Okay. So kita nak pergi masuk dalam medan hartanah. Nak pergi berperang lah ni. Kenapa saya selalu gambarkan pelaburan hartanah ni macam perang? Kerana dia macam ni, dalam peperangan kalau tak bersedia, nanti kita akan mati. Ya, kita akan mati, kita kena tawan, kita kena okey. Dan dalam pelaburan hartanah juga benda yang sama. Benda yang sama tuan-tuan dan puan. Kita juga akan mati kewangan. So kita tak nak macam tu ya. Okey, so dalam nak pergi perang ni, ada nampak tak gambar ni? So nampak tak yang orang kat depan ni? Dia kena ada the leader, the mentor. Mentor ni ialah seorang yang dah pernah lalui apa yang dia nak lalui tu. So, inilah leader dia, mentor dia. So, saya sangat rasa bersyukur kerana anda memilih Ahyat untuk jadi nak pimpin anda untuk at least perjalanan awal ni. At least langkah-langkah mula ni anda dah pilih Ahyat untuk jadi guru anda. Saya rasa benda ni adalah satu tanggungjawab yang besar. Satu tanggungjawab yang besar. But I feel so blessed. Bersyukur kerana Allah yang pilih, yang takdirkan begini kan. Okay. Nombor 2, kalau anda lihat ni, di belakang leader tu, mentor tu, dia ada yang saya namakan jemaah. Nanti dalam slide yang seterusnya, saya akan cerita pasal jemaah. Saya akan cerita pasal jemaah. Alright. And anda nampak tak, dia orang ada pegang senjata-senjata ni. Nampak tak senjata-senjata dia orang? Dan what I call as tools, tools yang kereta kebalnya, dengan mungkin kapal perangnya, dengan drone-nya, dengan apa kan. So 4 perkara ni. Gambar ni nampak macam gambar yang innocent. Gambar yang macam normal je. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, gambar yang sangat-sangat syarat dengan pemahaman tentang medan hartanah. So kita boleh tulis kat sini, medan hartanah. Medan hartanah. Inilah medan hartanah, kita nak masuk perang dalam medan hartanah. Okey. So dalam medan hartanah ni, saya akan buat satu line macam ni untuk kita membezakan antara dua gambar ini ya. Okey. So bila kita masuk dalam medan hartanah, kita ada 2 pilihan. Pilihan A atau pilihan B. Okey.
Pilihan A ni nak jadi Rambo, bukan Rainbow. Ada budak-budak muda yang dah tak kenal Rambo lagi. Orang-orang yang seusia dengan saya ni dikenal sangatlah Rambo. Bila saya cakap, okey, kita tak nak jadi Rambo dalam medan hartanah. Apa tu rainbow? Bukan rainbow, bukan pelangi. Ini Rambo, Rambo. Rambo ni tengok. Tengok wajahnya, tengok wajahnya. Oh, ini adalah muka kalut. Bak kata Ustaz Jo, muka kalut. Ini muka gelojoh. Muka dan tindakan dia ni. Kalut, gelojoh. Apa perkataan lagi? Main tembak je. Main tembak je. Tembaklah banyak-banyak. Takkan satu tak kena. Oi, Nizam. Saya raikan Nizam. Oh, Nizam. Yes, saya nak mencari perkataan tu sebenarnya. Ni muka rakus. Rakus. Ya Allah. Pernah tak tengok bulldoze je. Okey, Bahar. Okey, boleh. Bulldoze je. Bulldoze je. Okey, pernah tak tengok muka kawan kita kalau pergi buffet Ramadan? Mesti ada seorang kawan kita atau rakan sekerja kita tu yang kalut, gelojoh, rakus, bulldoze masa nak ambil makanan. Ni dia tinggal berapa? Setengah jam lagi nak buka puasa. Dia dah rakus dah. Betul yang dia nak. Memang betul tengah lapar. Tapi dia punya kalut, dia punya gelojoh. Dua pinggan kat sebelah kiri, dua pinggan sebelah kanan. Dia pergi apa tu? Loading ni entah apa. Akhirnya dia letak dekat atas meja. Dah tak ada tempat untuk pinggan orang lain. Tak habis pun. Tak habiskan pun. Nafsu teruk. Itu saya suka. Ni muka tamak. Banyak perkataan. Korang ni bila bab-bab perkataan-perkataan yang tak elok ni laju sikit Okey, nafsu. Nafsu dia ni. Nafsu muka nafsu lain macam sikit tu. Muka tamak. Dia macam tu lah. Yang perkataan-perkataan tak best lah. Perkataan-perkataan tak best. Okey, dalam pelaburan hartanah tak boleh jadi macam ni. Kena jadi macam ni. B. Sniper. Sniper. Sniper ni, apa yang korang tengok? Sniper ni, nampak tak? The soldier. Soldier dia penting. The weapon. And the action. The bullet, the action. Tiga benda ni yang kita kena nampak sebenarnya. Okay. So apa perkataan-perkataan pula untuk anda gambarkan the sniper? Apa perkataan-perkataan? Okay, Amni, I love that. Tenang. Beza tak dengan muka kekalutan tu? Okay, sekejap. Tenang, senyap. Senyap. I like that. I'll use stealth. Stealth. Sekejap, laju tu. Okay, stealth. Accurate. Focus. Apa lagi perkataan? Focus. Strategy. Precise. Strategy. Apa lagi? Berilmu. I like that. Ilmu. Kena ada lah. Ilmu. Tersembunyi. Hidden. Apa lagi? Teliti. Detail. Yes. Detail. Planning. Target. Setuju tak? Perkataan apa? Handal. Mahir. Apa lagi perkataan yang anda dapat gambarkan? Well prepared. Prepared. Apa lagi? A big goal. Wow, a big goal. I agree with that. Inilah menggambarkan the sniper. Dia kena tenang, precise, dia take aim. Oh my goodness. Ahmad Fadil. That is the big one. Sabar. Tak ada perkataan ini. Sabar. Tak lengkaplah
penerangan kita tentang sniper hartanah. So inilah is a very simple module untuk anda faham tentang medan hartanah, untuk anda faham beza antara dua benda ni, hidden, camouflage, bahar. Oh, korang suka askar-askar ni, suka ke? Okey, alhamdulillah Anis. Peserta-peserta hari ini memberi lebih banyak contoh perkataan-perkataan yang baik berbanding dengan perkataan-perkataan yang buruk. So tahniah kepada Mega Perjuangan Tanah Merdeka 2022. Wow, seluruh tim sedang bertepuk tangan. Oh, macam rock concert sini. Mereka meraihkan anda. Okey, perkataan-perkataan yang tak elok ada 7. Perkataan-perkataan yang elok ada 17. Nampaknya kita ada satu batch yang sangat-sangat luar biasa. I love it. I love the energy. Okay. So, anda ini cerita pasal sniper. Now, ambil ayat-ayat perkataan-perkataan ini dan letakkanlah, sematkanlah di dada apabila anda turun ke medan hartanah. Ambil perkataan-perkataan ni. Ada 17 perkataan yang bagus-bagus ni. Dan sematkan di baju-baju perang anda apabila anda turun ke medan perang. Boleh tak? Janji? Kalau boleh janji, type 9. Janji ke ni? Vision, I see you Vision. Nur Amalina, Hafida, Siti Hajar, Raya Baizura, Rajina, Aisyah, Ahmad Asnawi, Ahmad Fadil, Ashraf, Imran, Wan Nur. Okay. Alright, thank you. Promise me you are going to do that. And please, nombor 16 ni, sabar. So, kita baru-baru ni ada program TPW, baru habis kelas yang ketiga. Kita ambil seorang contoh, a student yang berada di Kota Kinabalu. Dia tengah nak sniper 3 rumah dekat KK. Dan akhirnya, dia kata, okeylah, saya pilih hartanah yang grade B. Semua orang terkejut. Ni dah belajar ngahiyat ni daripada level 1, level 2, level 3 ni, TPW. Dan akhirnya kenapa dia pilih yang B? Kerana B tu je yang dia mampu untuk beli sekarang. Yang grade A tu, dia tak mampu lagi. So tak apa, dia beli je dulu yang grade B dalam mengetahui bahawa property tu ialah second class, bukan first class. Tapi dia tetap nak beli hanya kerana nak kata itu je yang dia mampu beli sekarang. So itu adalah satu kejutan bagi saya dengan Hasnain, dengan Dr. Eric. Kami 3 orang dalam coach level 3. That's why ilmu-ilmu ni bila korang dah dapat, dia kena praktikkan. Ada assignment yang kita minta anda buat. Dan akhirnya kita orang terkejut. You nak beli just because yang itu je you mampu beli sekarang. Walaupun you tahu, you sedar, you faham dengan jelas bahawa yang kita nak pilih ni ada satu lagi ni lagi better. Ya, itu je yang saya boleh beli. Inilah sabar. Are you going to buy the sampah just because itu je yang kau mampu beli sekarang? But you know that one is maybe CP-CP tu mungkin tak berapa berjaya nanti tu. Jangan macam tu tuan-tuan dan puan. Until you find a great deal. Dapat deal yang bagus, then you pull the trigger. Because saya ada satu kata-kata dengan sniper ni saya tambah Okay. One aim. One bullet. One shot. One victory. Saya ulang Kita ada satu je aim. Sekali aim. Aim Satu bullet. One bullet at a time. Bukan gelojoh macam Rambo ni. One shot, pull the trigger, one shot. Go for the headshot. Go for the kill, go for your one victory. Tulis ni, kena tulis ni. One aim, one bullet, one shot, one victory. And then repeat. Rinse and repeat. Repeat lah. Dia jangan gelojoh. Bam 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 bam. Tembak banyak. Takkan satu tak kena. Okay. Okay, faham Alright, Sharifah, no worries. Saya doakan ayah mertua akan diberikan kesembuhan dan kesihatan. Sabar dan kita sama-sama doa. Okay. Alright. Get well soon. GBU apa GWS, get well soon. Nampaknya ialah dalam kehidupan kita ni ramai antara kita yang sedang berhadapan dengan
ujian-ujian ya, ujian-ujian kesihatan. So kita doakan. Okay, now nak masuk dalam medan perang. Now let's get ready. Ni bekalan perang. Nak masuk dalam medan perang kita ada bekalan perang. Apakah bekalan perang tu? Semua orang kena ada bekalan perang. Kalau bekalan perang ni tak ada, takut-takut kita jadi mangsa di dalam medan hartanah. Nak pergi perang ni. Okay. So, apakah dua bekalan perang yang paling penting? Okay. Yang paling penting, nombor satu ialah ilmu. Nombor dua ialah jemaah. Okay, jemaah. Jemaah ni maksudnya kita punya jemaah penasihat kita. Kita punya askar-askar kita. Kita punya Council of Advisors. Okay, Council of Advisors. Okay. So jemaah ni ada 10 sebenarnya. Yeah. Of course dalam TPW akhir ada video yang detailkan but I'll mention. Is it okay I mention? So siapa yang kita kena ada? Kita kena ada okay. Not in any particular order lah. Kita kena ada banker. Penting tak banker dalam jemaah kita? Banker. Kita ada agent hartanah. Agent hartanah. Kita ada lawyer. Kita ada lawyer. Lawyer hartanah. Nombor 4, kita ada valuers. Nak valuekan rumah kita. Lepas tu kita ada macam kalau beli hartanah dengan company dan sebagainya, more advanced level, so kita akan ada macam company secretary, accountant, tax, orang-orang yang duit-duit punya hal ni, syarikat-syarikat punya hal. Okey, lepas tu kita kena ada siapa? Kita kena ada contractors, renovators. Contractors, renovators. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu kita kena ada agent. Contohnya macam untuk perlindungan dan pewarisan. Takaful agent untuk perlindungan. Pewarisan, kena ada agent pewarisan. Ni penting ni pewarisan. Kita nak buat hibah ke, nak buat wasiat ke, nak buat amanah ke. Ada keluarga-keluarga kaya ni, saya dah mula mengaturkan amanah mereka kan. Trust. Okay, so apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kena ada investor circle. Investor circle ni penting. Because kalau kita nak buka kedai jual nasi lemak, kita kena rapat-rapat lah dengan F&B, dengan geng-geng nasi lemak. Kalau kita nak jual tudung, kita kena rapat lah dengan orang-orang yang jual tudung. Nak cerita kainnya, menjahitnya, menjualnya. Kalau kita nak jadi pelabur hartanah, kita kena lepak lah dengan orang-orang yang jual stationery, kan? Kalau kita nak hebat dalam dunia hartanah, kita kena lepak lah dengan orang-orang yang handal dalam saham. Memang bunyi tu macam kelakar. Tapi ramai orang yang nak hebat dalam dunia hartanah tapi dia tak nak ada circle pelabur hartanah. Saya bagi 2 contoh tadi tu untuk buatkan anda rasa pelik. So jangan buat benda-benda pelik. Kita nak hebat dalam dunia hartanah kena ada circle investors. Tu okey. Nombor 9 kena ada mentor hartanah. Saya ada kenal lah seorang mentor hartanah ni. Dia macam kurus-kurus, dia awet-awet muda. Rambut dia macam askar-askar sikit. Pakai spek, telinga dia besar sikit. Saya kenal, dia baik. Adalah baik, handsome, pandai. Ya Allah, saya kenal lah mentor tu. Saya rasa korang eloklah follow mentor tu. Vision pun kenal lah. Nama dia Ahyad Ishak. Dah program aku angkat bakul sendirilah. Okey, mentor dan akhirnya jemaah ni kena ada ni penasihat agama.
penasihat agama, macam ustaz, ustazah. Tahukah anda, semua keluarga-keluarga kaya ni, dia memang ada seorang ustaz tu yang memang menjadi penasihat kepada diri dan keluarga dia. Okey, semua keluarga-keluarga kaya ni dia memang ada ustaz-ustaz dia. Saya ada kenal satu keluarga Tun ni, Tun. Saya kenal keluarga yang Datuk Seri ni memang kaya-kaya punya orang. Dia memang ada tu ustaz-ustazah, jemaah penasihat agama dia. Yang ustaz dia, yang ustazah dia yang mengajar anak-anak ni Quran, mengajar anak-anak ni tentang hadis, tentang sirah. Oh, dahsyat. Memang betul. Baizura kan? Orang-orang kaya. So, kita tidak level macam tu, tapi kita dah kena macam tu dalam otak kita. Kita dah kena design hidup kita macam tu. Kita dah kena design hidup kita macam tu. So, akhirat saya tak mampu nak ada seorang penasihat agama. Saya kenal seorang Datuk ni, Datuk J. Datuk J, dia ada penasihat agama. Penasihat agama ni pun bukan calang-calang, ni memang Maulana punya ni. Dan ialah kita tak mampu nak membayarkan gaji orang itu. So, kita carilah mungkin imam ke, ada pakcik-pakcik yang dekat selalu kat surau kat masjid kita ke, yang kita rapat, atau ustaz-ustaz anak kita kat kafa ke, ustaz-ustazah dekat sekolah ke. Kita kena rapati orang-orang macam ni. Dah kena sampai WhatsApp, dah kena ber-WhatsApp. Kita bina silaturahim itu. Masa hari guru, mak ayah dah langsung tak ada semangat nak menyantuni cikgu. Tak ada nak beri hadiah kepada cikgu. Tak ada nak ucapkan terima kasih kepada cikgu kerana menegur anak. Dia lagi marah kepada cikgu kalau cikgu tegur anak. Dah nak jadi macam mana anak tu? Saya bagi tahu cikgu-cikgu anak saya, tegurlah anak saya, marahlah anak saya. Kalau dia tak buat homework ke apa ke, go. Ini adalah tugas you. Kita berikan. So, penasihat agama tu pun penting. So, kalau jemaah ni cukup, then barulah tim kita ni power. Okay. So, kita nak bercerita tentang ilmu. Saya akan besarkan ilmu ni. Saya akan besarkan ilmu ni. Apa ilmu yang kita perlukan untuk bekalan perang? Apa ilmu yang kita perlukan? Ilmu apa? Ilmu kewangan dan ilmu hartanah. Ilmu hartanah. Dia mesti ada dua-dua ni, tuan-tuan dan puan. Dia tak boleh diasingkan. Nanti saya akan tunjukkan kunci pintu gerbang tu. So, ilmu kewangan, ilmu hartanah ada, baru dia selamat. Inilah bekalan perang kita dari segi ilmu. Senjata ilmu ni. Kita kena cukup. Okey, jom kita besarkan ilmu pula. Ilmu apa? Ilmu hartanah. Okey, ilmu hartanah ada. Ilmu hartanah ada pula dia punya ilmu-ilmu tambahan ni. Dalam sekolah hartanah, dia ada dua mata pelajaran. Mata pelajaran pertama ialah mata pelajaran geografi. Atau kita nak fokus kepada ilmu lokasi. Dan mata pelajaran kedua ialah mata pelajaran matematik. Iaitu kira-kira. Kira-kira. So, bila kita dah ada ilmu hartanah ni, dalam sekolah hartanah ada dua mata pelajaran ni. Dalam SPM hartanah, kalau gagal geografi, kalau gagal matematik hartanah, dia gagal SPM hartanah. Anda faham maksud dia kan? Okey. So, mari kita besarkan matematik ni, kira-kira ni. Mari kita besarkan. Okey. So, matematik hartanah ni ada dua bahagian. Yang pertama ialah matematik diri kita. Dan yang kedua ialah matematik kira-kira, bukan matematik, kira-kira. Allah, korang dah tulis sorry Kira-kira diri dan kira-kira hartanah. Diri dengan hartanah.
So matematik. Okay, so mata pelajaran matematik hartanah ni dia ada dua kira-kira. Kira-kira diri dengan kira-kira hartanah. Alright. Inilah yang kita orang akan buat masa TPW, The Property Warrior Program, level 1. Level 1 tu kan yang Wahidah cakap nak betulkan kewangan tu. Okay, apa yang korang akan tengok? Kita akan, apa yang nak kira-kira ni? 4 campur 1. Ada 5 benda yang kita akan tengok. Okay, so first kita akan tengok berapa kelayakan dia. Saya tak tulis. So you all kena nanti kita akan ada slide yang berbeza untuk saya terangkan in more detail. Okay, nanti kita akan bawa kepada ke depan. Okay, layak. Okay, layak. Cun. Nombor 2 ialah mampu. Tulis je dulu, nanti akan terangkan in the next slide. Okay, layak, lepas tu mampu. Okay, mampu. Lepas tu kita kena tengok berapa kita punya selamat. Apa maksudnya selamat? Okay, nanti akan terangkan. Okay, nombor 4 dengan campur 1 ni ialah dua-dua ni peti. Peti dan peti. Okay. Yang nombor 4 ni peti kemarau atau emergency fund. And the number 5 atau plus 1 is peti perang. Tak apa kalau tak faham lagi, ada slide khas untuk benda ni. Okay. Kira-kira hartanah. Kira-kira hartanah. Apa yang penting bagi Ahyat ialah harga. Harga versus value. Itu yang kita nak buat petang nanti. Sharifah dah ingatkan untuk saya ingatkan pasal benda tu kan. Okay. Harga versus value. Okay. Listen to this. Harga ialah apa yang kita dapat. Harga ialah apa yang kita bayar. Nilai ialah apa yang kita dapat. So saya tuliskan dua-dua dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu. Harga versus nilai. Atau apa yang kita namakan sebagai price versus value. Dalam pelaburan hartanah, kira-kira yang paling penting, yang betul-betul kira-kira hartanah yang paling penting ialah kita faham beza antara harga dan nilai. Harga ialah apa yang kita bayar. Tapi nilai ialah apa yang kita dapat. Price is what you pay, value is what you get. So apa yang kita nak? Kita nak bayar harga yang tinggi untuk value yang rendah, atau kita nak bayar yang rendah tapi value yang tinggi. Yang mana? A atau B? Jawapan dia B lah kan? Thank you. Thank you. B kan? Of course lah kan? Contoh masa baru-baru buka PKP. Nak pergi Langkawi, ada hotel ni, dia punya suite, dia punya 2 bedroom suite dia kan, nak bawa dengan mak ayah ni semua. So I can't remember, maybe 3 nights. Okay, katakan dia nilai dia, I don't know, maybe saya tak ingat, tapi katakan nilai dia 7,000. Tapi kerana dia baru buka, kita dapat sewa pada 3,000, 4,000 satu malam, 3,000 satu malam. So, untung kan? Kawan-kawan cerita, kau pun pergi suite yang tu, kau pergi villa yang 2 bedroom villa. Aku bayar dulu 6-7,000, kau bayar 3-4,000. So, kita rasa win, betul tak? Kita rasa win. Beli baju. Saya paling tak suka beli baju full price. Kalau kat Zara contohnya, ada jaket-jaket cantik ke apa ke, kita belilah masa sale. So jaket tu mungkin 499. Tapi masa sale kalau ada jadi 299. So you are paying 299 ringgit, but I mean that's the value lah, but orang lain bayar at 499. Inilah konsep below market value dan sebagainya lah kan. But kita kena faham tu. Harga versus value. Okay. Lepas tu daripada situ kita kena faham lah tentang PSF, per square foot. Nanti saya akan tunjuk petang ni. Pelabur hartanah, dia tak cerita pasal absolute price je. Dia cerita pasal per square foot. Rumah 1 juta. Aku beli rumah 1 juta, engkau beli rumah 1 juta. Rumah aku 1,000 square feet. Rumah kau beli 1 juta, 500 square feet.
So siapa yang beli rumah yang lagi mahal? Sama-sama 1 juta. Tapi dialah beli rumah yang sangat-sangat mahal. Because 1 juta tu dia dapat 500 square feet house sahaja. Saya beli rumah yang dapat 1000 square feet. Contoh. So PSF So daripada situ juga kita akan tahu BMV. Yang ni kena kira betul-betul. Because selalunya orang akan confuse BMV ke BBV ke atau BMEV. Ayat ni dah keluar dah pelik-pelik dah. Okey, tak apa, dengar dulu Okey, Sharifah tadi boleh tak pesan untuk ayat explain BMV, BBV, BMEV. BMV ni below market value. BBV ni below bank value. Ramai orang cerita sekarang ni, aku beli rumah 30% BMV. Sebenarnya dia merujuk kepada bank value dan dia beli below bank value. Dia bukan beli below market value. Nanti saya akan terangkan. Dan BMEV ni ialah below median price sebenarnya. Below median value lah. So benda-benda macam ni kita kena aware. Okay. Nombor 4 ialah ROI. Nak kena kira ROI. Kenapa kita berebut-rebut nak cari BMV, BBV, BMEV ni? Kenapa kita berebut-rebut nak entry price yang rendah? Kerana bila BMV, semua ROI jadi cantik. Kalau harga entry kita salah, ROI kita semua tak cantik. Kalau entry price kita nombor 3 kita ni betul, maka ROI kita akan cantik. Okay, cool. Good. Now kita balik ke cantik. Okay. Now kita balik ke muka surat 21. Wow, this is perfect. Pagi ni the flow, timing is perfecto. Okay, 21. Alright. Okay, so nampak tak flow dia? Kita cerita tentang bekalan, persiapan perang. Lepas tu kita bercerita tentang bekalan perang. And then masuk kepada kunci pintu gerbang. Okay. So, bayangkan kita ni macam Indiana Jones. Kita nak mengembara mencari harta karun. So, last kali ni, kita dah jumpa dah. Gua yang dalam tu kita dah tahu dah akan berisi emas dan kekayaan yang menakjubkan, yang tak terbayangkan. Okay. So kita dah masuk kepada nak masuk kepada lombong-lombong emas ni. Harta karun banyak kat dalam tu. Tapi nak masuk harta karun tu, kita kena buka pintu gerbang. Ada pintu gerbang yang besar sangat. Dah tak buka dalam 200 tahun. 200 tahun tak buka. So, macam mana nak buka pintu gerbang tu? Anda boleh bayangkan momen, babak macam dalam Indiana Jones. Cerita pengembaraan nak mencari harta-harta karun ni. So kita ni dah jumpa dah harta-harta karun, hartanah ni. Tapi nak kena buka pintu gerbang tu. Ada satu kunci. Dan kata-katanya kunci itu anda akan faham kunci itu apa apabila anda memahami kata ini. Ini lagi satu punchline. Ayat banyak bagi punchline kan? Ada seorang TV host tu, selebriti tu, dia cakap, saya sukalah belajar hartanah dengan ayat. Ayat ada banyak punchline. Senang orang nak tangkap. Okay. So ini punchline yang seterusnya. Okay. Okay. Segala keputusan. Segala keputusan hartanah adalah keputusan kewangan. Kalau anda pernah dengar ayat ini daripada orang lain, percayalah. Ayatlah yang first keluar ayat ini. Saya kena ulang tu. Ayatlah yang pertama kali keluarkan ayat ini. Okay. Masa kat sekolah dia cakap ayat ni pandai mengayat. Bahaya tu.
Okey. Segala keputusan hartanah adalah keputusan kewangan. Setuju ke setuju sangat? Tak ramai orang faham benda ni. Kerana apa sahaja yang kita buat dalam dunia hartanah, dia melibatkan keputusan kewangan. Dan bila keputusan ni tambahan okey, ni I nak tambah. Ini yang dikongsikan oleh Azim Sulaiman. Bagi mereka yang dah sign up untuk TPW, anda akan berjumpa dengan Azim Sulaiman dengan Sakina dalam level 1. Mereka akan coach anda khas untuk susun kewangan ni. Yang 5 perkara ni, 4.1 perkara ni, mereka akan bantu nanti. So Azim cakap apa? Okey, betul lah Yat. Segala keputusan hartanah adalah keputusan kewangan. Dan Azim tambah lagi. Segala keputusan kewangan dia cakap apa? Ada melibatkan emosi. Saya bila dengar Azim cakap macam tu, saya cakap, wow, that is correcto. Because kewangan ni dia sangat emotional. That is why we always make wrong decisions with money. And because we make wrong decisions with money, we make wrong decisions with property investment. Setuju tak? Dia sebenarnya semua, kalau kita boleh kawal emosi kita, maka kita akan buat keputusan kewangan yang betul, maka kita akan buat keputusan hartanah yang betul. Ya? So emosi kalau betul, kita akan buat keputusan kewangan yang betul dan membuat keputusan hartanah yang betul. Tapi kalau emosi kita tu dah salah dan kita akan buat keputusan kewangan yang salah dan kita akan buat keputusan hartanah yang salah. Nampak tak? This is very powerful, I think. Thank you Azim Sulaiman, wherever you are. Okay. Alright, so bila kita dah tahu sebenarnya kunci kejayaan kita untuk pintu gerbang ni, dalam tu ada satu gunung harta karun. Bayangkan kita nak buka tu, sebenarnya apa dia? Kunci dia ialah kewangan lah maksudnya. Kunci ni ialah kewangan. And of course, on the back of that, we have to kawal dengan emosi lah. Alright, so ada 4 syarat wajib. 4 syarat wajib tapi I campur satu. 4+1. Kerana yang kat hujung ni ialah bercerita tentang peti. Okay, tak apa, nanti kita cerita. Peti. Ya, 4+1 syarat wajib kewangan pelanboran hartanah. Tim, pelanboran hartanah. Nampak tak? Korang faham tak kenapa ni? Pelanboran. Saya nak bercerita tentang manusia itu kena ada plan atau kerancangan, barulah dia berjaya buat pelaburan. Nampak tak macam mana? Cikgu cover baiknya. Dah hantar printing, tapi ada. Okey. Tim, tolong betulkan ni tim. Pelanboran. Thank you. Tapi saya dah cover tadi. Mic saya on Dia orang boleh dengar Aduh, buat malu je. Okay, alright. So, okay, apa cerita dia? Cerita dia ialah, okay, nombor 1. Okay, layak. Okay, saya tulis je semua dulu Mampu. Selamat. Peti yang pertama ialah peti kemarau. Dan yang kelima +1 ni is peti perang. Apa benda ni yang Ayat duk cerita ni? Kadang-kadang anda dengar Facebook Live, kadang-kadang anda baca copywriting atau sharing-sharing Ayat dekat media sosial. Asyik duk kadang-kadang ulang pasal layak, mampu, selamat, peti kemarau, peti perang. Apa benda ni? Akhirnya korang akan faham. And this is what we're going to go through in detail in level 1, the Property Warrior Program. Because semua ni ada kiraan-kiraan dia yang very, very detail. Okay. Yang layak. Kita merujuk kepada apa ni tuan-tuan dan puan? Layak ni merujuk kepada profil kewangan, profil pelaburan,
Dia merujuk kepada profil kita. Profil kita ni, bak kata MJ, kita pergi nak minta kerja. Kita ada resume kerja. Kita nak pergi minta pembiayaan nak beli rumah dekat bank. So kita kena ada profil kita. Macam resume lah. To build your profile. Macam Suzy Orman dia cakap apa? Credit profile. That means your credit, your ability to get credit. Get credit, Okay. Kita nak dapatkan pembiayaan ni daripada siapa? Daripada institusi kewangan. Tapi most of the, ialah macam bank, koperasi ke apa. Tapi apa-apa pun, siapa yang memberi kewangan, memberikan pembiayaan itu, kita nak kena bijak lah benda tu. Kita nak kena ikutlah dia punya point dia, ialah syarat-syarat dia lah. Nah, ini bermaksud tentang pembiayaan. So, berapa kelayakan anda? Semua orang kena tahu benda ni. Semua orang kena tahu benda ni. So, contohnya, kita dah kena tahu dah. Ada ke siapa-siapa bawa backpack? Ada tak siapa-siapa bawa backpack? Tak ada. Okey, tak apa. Oh, ada. Tolong bagikan backpack tu. So, saya nak semua orang. Okey. Alright. Okay. So, saya nak semua orang, dia kena tahu berapa kelayakan dia. Korang tahu tak berapa kelayakan korang? Ui, ini berat ni. Kelayakan dia tinggi. Okay, ni impromptu. Oh, cantik bag dia. Okay. So, saya nak semua orang tahu berapa kelayakan dia. Apa maksud kelayakan? Apa maksud kelayakan? Maksud kita dah tahu kelayakan kita ni bermaksud, Anis, pinjam. Okay. Maksudnya, bila kita pergi ke showroom nak beli rumah, atau kita pergi berjumpa dengan ejen hartanah, atau kita pergi masuk Dewan Lelong, kita dah tahu dah berapa kelayakan kita ni. Kelayakan maksudnya, kita dah tahu dah dalam beg kita ni, berapa duit kita bawa, berapa jongkong emas kita bawa. Maksudnya, kita dah kira-kira layak ni, kira-kira layak kita ni, kita dah tahu. Okey, belakang ni, dalam dia isi 500,000 cash. So, best tak kita berjalan masuk, kita pergi ke showroom. Oh, kita kalau yang kepak lebih sikit, maknanya dia kelayakan dia lebih lah. Maknanya dia ada 1 juta kat belakang ni. Bukanlah ada 1 juta cash tu, tetapi dia tahu dia boleh pergi kat bank, dia boleh dapat 1 juta. Baizura, confident dia. Kalaulah kita tahu, wow, aku boleh shopping hartanah 2 juta, kelayakan aku 2 juta, aku boleh pergi shopping. Jalan pun macam, atas angin, buka kepak, Faham tak? Faham tak sahabat-sahabat semua? Faham okay. So, do you know your kelayakan? Now, when you go, okay, thank you. Bila kita nak masuk dalam medan hartanah, kita dah kena tahu tu. Kita dah kena tahu. Tak salah, okay. Katakan kita tahu kelayakan kita 500,000. Tak salah kita pergi tengok rumah 1 juta. Tapi kita pergi tengok rumah 1 juta itu dengan niat yang berbeza. Maknanya kita nak belajar, kita nak melihat, kita nak research, kita nak faham tentang apa barang-barang lain yang dalam hartanah ni. But we know that we cannot buy that 1 million property. But it's okay if you want to go and learn and see it kan, because kita mungkin nak terinspirasi dan sebagainya. Mana dah tahu yang awak yang jual rumah tu pun comel. So apa salahnya kan, kita pun sedang mencari jodoh, manalah tahu. So contoh, okay. Tapi kalau kita dah tahu kita ni 500,000 dan kita cari rumah yang 500,000. Okay, aku nak cari 500,000 ni, aku nak beli sebiji rumah 500,000 atau 2 biji rumah 250,000. Then we have to make a strategic decision on that lah. Faham So layak ni penting. Layak ni penting. Okay. Layak penting Alright. Nombor 2. Kita cerita pasal mampu. Mampu ni dah bercerita tentang kos sara hidup. Sekarang ni banyak cabaran kita ni, kos sara hidup. Because kos sara hidup kita makin naik. Duit yang kita ada ni makin rendah. So kita kena tahu kos sara hidup kita ni. And dia banyak merujuk kepada duit masuk dan duit keluar. Ingat tak semalam? Ingat tak semalam? Tu. Income, expenses, duit masuk, duit keluar. Yang itu kita kena jaga.
Dan inilah yang saya namakan kekuatan kewangan sebenar. Okey, saya nak bagi satu lagi punchline. Saya tak tulis Apa yang you layak tak semestinya you mampu. Oh! Apa yang you layak tak semestinya yang you mampu. Dah lama sangat ayah ajar benda ni. Cikgu hartanah tak ajar, cikgu kewangan tak ajar. Yang you layak tak semestinya you mampu. Macam mana tu? Macam mana tu? Kerana kalau kita bawa diri kita kepada pihak bank kata you layak 600,000. Okey, kes sebenar. Ada seorang selebriti ni, kita bantu dia. Dia layak dia 3.4 million. Okay, maybe the details is inaccurate lah, but it's around there, 3 million plus 3.4 million. Tapi mampu dia sebenarnya hanya 1.7 juta. 1.7 juta. Yang sebenar-benarnya. Kenapa jadi macam tu? Kerana adalah benda-benda yang mungkin bank tak terima dan sebagainya, dan rupa-rupanya mampu dia sebenarnya less dan apa yang dia layak. Dia sendiri pun ada kos-kos lain yang dia belanjakan yang tak dimasukkan dalam kiraan bank. So apa yang kita layak tak semestinya kita mampu. Okey, Hafidah tanya apa tu? Cikgu, layak ni kita ambil kira tentang personal or joint loan. I like that. Soalan yang bagus. So layak ini boleh jadi layak diriku seorang diri. Atau dia boleh jadi layak diriku dan isteriku atau suamiku as a joint purchaser, joint financing. Atau diriku dan akak atau adikku. Diriku dan ayahku atau diriku dan anakku. It can be that as well. It can be that as well. So that's a good perspective. It could be individual or your team. Or your team Okey, team ni pun boleh jadi juga kawan-kawan kita. Kawan-kawan kalau nak beli contohnya hartanah komersial, because bank dia masih melayan. Kalau kita langsung tak ada pertalian darah, susah nak dapat joint loan. Nak beli rumah, tapi nak beli commercial, nak beli shop lot, nak beli office space, bank dia akan still ambil kira. Kalau ada kaitan perniagaan atau partnership, business partnership, logik lah. Bukan orang jadi partner tak semestinya dengan adik, kakak, mak ayah sahaja. Dia kawan dengan dia partner dengan siapa-siapa. So it could be that as well, individual or your team. Alright, thanks for that question. Saya kadang-kadang, you all ada tanya soalan. Kadang-kadang saya tak sempat nak raikan, tapi ada beberapa soalan yang sempat saya raikan. Sebenarnya bayangkan, ayat sedang mengajar, tapi mata tengah jeling-jeling juga ni. Bayangkan tengah mengajar, menjeling, nak kena decide. Adakah soalan itu relevan? Kalau soalan tu terlalu jauh daripada apa yang ayat sedang nak mengajar, mungkin ayat minta maaf, tak dapat nak raikan. But maybe throughout the 2 days yang ayat mengajar ni, ada juga menyentuh soalan anda itu. So ayat minta maaf tak dapat nak meraikan semua soalan. But I'll do my best. Okay. Alright, now selamat. Selamat ni Ini dia merujuk sebenarnya kepada net worth. Apa net worth? Ialah semua aset, semua aset tolak semua liabilities. Ingat tak? Yang al tu. Yang ini dah merujuk. Nombor 2 ni ialah Yang selamat ni al. Ya Allah, teruk bunyinya. Yang mampu ni bercerita pasal selamat bercerita tentang al. Kalau ada jiran yang dengar korang punya laptop, kalau anda pakai loudspeaker, ingat ni kelas makhraj ke apa ni? Ain tu. Okey. So selamat. Kita nak pastikan keadaan kita selamat lah. Kita nak net asset position. Kita nak net asset position. Ya. Bayangkan kita dalam satu situasi yang hutang tu melebihi daripada segala aset-aset kita. Apa-apa jadi kat kita, kita lupuskan semua aset dan tak cukup pun nak cover hutang-hutang kita. Itu dalam keadaan bahaya, tak selamat. Ya. Keadaan kedua, kita lupuskan semua aset, dapat cover semua hutang-hutang kita, tapi tidak ada satu sen pun tinggal.
itu break even lah, selamat yang lowest level. Tapi the best level is kita lupuskan semua aset-aset kita, tutup semua hutang-hutang kita dan ada banyak lagi lebihan. Itu the best case scenario. Ini pun kena kira ni. Ada orang tak suka senaraikan hutang. Ini saya belajar, yang ni pun ada dikongsikan oleh Sakina. Dr. Sakina pernah kongsikan dalam satu Facebook Live yang kita orang buat bersama. Dr. Sakina, dia terangkan berapa? 7 ke 13 step, 7 step ke 7, something lah 7 step macam mana nak bebas beban hutang. And one of the step is senaraikan hutang. And percaya atau tidak, ada di antara kita yang tidak sanggup nak senaraikan hutang-hutang kita. Nak senaraikan itu, kita kena faham, itu adalah antara langkah mula perjalanan kita nak settlekan beban-beban hutang kita. Itu langkah yang wajib. Kalau kita tak boleh nak senaraikan segala hutang-hutang kita, kita tak mungkin dapat langsaikan. Dan macam mana kedudukan orang yang berhutang tapi tidak ada niat untuk melangsaikan hutang-hutang tu? Nanti macam mana? Allah akan bantu ke orang macam ni? Orang-orang macam ni tidak akan dapat bantuan Allah. Orang-orang macam ni dia akan lagi sengsara dan merana. Kalau dia memang berhutang tapi tidak ada niat untuk melangsaikannya. Tak nampak jalannya tapi dia kena senaraikanlah. Dia kena tunjukkanlah usahanya. Okey, senaraikan. Okey. Nombor 4, peti kemarau. Peti kemarau ni basically is dana kecemasan. Bak kata Mak Saleh ni emergency fund. Emergency fund. Macam sahabat saya Basit Beyond Success. Dia cakap apa? Ada cash reserve. Dia kena ada cash reserve. Macam-macam bahasa lah. Dia sebenarnya bila belajar kewangan, belajar hartanah ni, kadang-kadang kita confuse bila kita belajar dengan ni, kita dengar, dia guna term lain, dia belajar ni, dia guna term lain. Sebagai contoh, profit. Dalam financial statement ditulis profit. Kita fahamlah profit. Dalam financial statement lain ditulis sebagai income. Income apa tu? Sebenarnya dia merujuk kepada profit. So kita kadang-kadang jadi confuse. So jangan confuse. Ayat tribe kita guna peti kemarau. Kadang-kadang ada tersasul lah, peti kecemasan lah, tabung kemarau lah. Itu maknanya tribe kita lah tu. Bila dia tersasul-sasul tu, sedang berusaha untuk betul-betul faham terma-terma ayat. So ayat gunakan peti kemarau. Ini adalah baldi-baldi air kita. Baldi-baldi air semasa gangguan bekalan air. Kan Selangor, orang-orang Selangor kan kita dah macam lali kan. Gangguan bekalan air yang berjadual, gangguan bekalan air yang tak terjadual, gangguan bekalan air yang tergezut-tergezut. Kan kita dah biasa kan. Sepatutnya orang-orang Selangor dia dah faham dah konsep baldi-baldi air untuk kewangan. Apa jadi bila ada gangguan bekalan air? Kita diberitahu, okey warga Selangor, buat kali yang ke-147 pada tahun ini, kita akan mengalami gangguan bekalan air pada Isnin depan. Apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku? Kita akan penuhkan baldi-baldi kita kerana kita tahu akan ada gangguan bekalan air. Betul? Dah ready air dalam tempayan. Baldi kita, tempayan kita, tong-tong kita. Beli baldi baru. Okey. So kita tahu benda tu akan datang. Gangguan bekalan air. So kita dah sediakan air. Apabila gangguan bekalan air berlaku, bila kita nak masak, bila kita nak bersihkan pinggan, bila kita nak mandi, bila kita nak wuduk, bila kita nak cuci nombor 1, cuci nombor 2, kita adalah air. Apa berlaku bila gangguan air berlaku, tapi kita tidak simpan air-air dalam baldi? Apa yang berlaku? Tak cebok lah. Betul, tak bersih lah. Tisu lah. So saya nak tanya, apa berlaku bila berlakunya kemarau dalam kewangan kita? Kemarau dalam kewangan kita. Tak nak sediakan ke baldi-baldi? Tak payahlah sediakan baldi-baldi duit. Takkan berlaku kemarau dalam hidup aku ni. Kemarau duit takkan berlaku.
Wow, sombongnya. Orang macam ni selalunya ialah orang yang belum pernah rasa kemarau kewangan. Saya kalau tengok founder-founder baru nak up, cara dia orang belanja je saya dah tahu dah. Budak ni tak pernah rasa kemarau duit. Budak ni tak pernah rasa kemarau bisnes. Allah dah janji dalam hidup kita pasti ada ujian-ujian ni. Yang tak cukup tu, Al-Baqarah tu, ayat 150 berapa tu kan. Memang selagi kita manusia di dunia, memang Allah akan uji dengan benda yang tak cukup dan sebagainya. So, bila dengan surah Yusuf, 7 tahun ni mewah, tu 7 tahun tu kering. Fazlina, the main point is masa kemarau tu kita dah kena ready. Kita dah kena ready. Selalunya orang-orang yang memang, okay, macam mana nak keluar? Orang-orang yang tak bersedia untuk berubah. Saya ada kenal seorang jutawan ni dekat Putrajaya. Nama dia bukan Datuk pun, Mr. A. Saya tak nak sebut nama. Okay, Mr. A ni. Isteri dia cakap, masa dia orang tengah jatuh tu, daripada kereta-kereta mewah, dia kata ini apa yang dia cakap ke Hayat cakapkan balik masa itulah awal-awal dulu, dia naik bas. Dia naik bas, tuan-tuan dan puan. Masa dia orang muda-mudi dulu. Dia orang dah mewah dah. So bayangkan tuan-tuan dan puan, kita kena bersedia untuk berubah. Kena bersedia untuk berubah. Boleh? Hutang tak boleh nak banyak. Hutang kena in control. Apa beza syarikat-syarikat besar masa tahun 90-an Asian Financial Crisis dengan masa Global Financial Crisis. So banyak korporat-korporat kita ni, mereka dah belajar daripada kemarau yang berlaku masa 97. Kemarau ekonomi ni, kemarau ni. Dan masa itu, a lot of companies were overgeared. Banyak hutang-hutang dan sebagainya. Hutang-hutang yang tak produktif dan sebagainya. Orang jugalah. So bila Global Financial Crisis 2006, 2007, 2008, ramai yang dah bersedia. So kalau anda tengok, a lot of these corporates, their gearing was low. Even until today kan, dia orang akan bangga, boast, gearing dia orang rendah. Itulah dalam keadaan-keadaan ni. It's a very good question, Fazlina, macam mana Ahyat keluar dari kemarau-kemarau ni. Basically, the main point is kena bersedia. And bersedialah berapa? 3 bulan? 3 bulan cukup? 3 bulan perbelanjaan. Kalau anda dah siapkan baldi duit untuk kemarau duit, baldi duit tu untuk cover 3 bulan perbelanjaan diri dan keluarga. Rasa selamat tak? Okey, tak selamat. 6 bulan cukup tak? 6 bulan tak cukup. 12 bulan cukup tak? 24 bulan cukup tak? Lagi banyak, lagi baguslah. Okey, Azizi Ali Hafidah. Azizi Ali cakap, now that we have faced the pandemic, COVID-19, memang betul. Dia sendiri yang nasihatkan dia punya tribe kena ada 12 bulan. Lepas tu sahabat saya Bella Liana cakap, tengok pandemik dengan lockdownnya, PKP itulah, PKP ni lah. 24 bulan tak settle lah ya. Memang emergency fund kena ada 24 bulan. So perbelanjaan ni Sharifah ialah semua perbelanjaan kita untuk hidup dengan normal sekarang ni. Apa perbelanjaan hidup yang normal? Untuk makan. Okay, so what are the important things? So you need a roof over your head. Keluarga kita perlukan keselamatan itu, betul tak? Kita perlukan our makanan. Nombor 3, kita perlukan our utilities. Apa yang normal? Utilities. Kita perlukan our communication. Ahyat nak masukkan communication ni. Communication, our bills, our internet dan sebagainya. Kita perlukan pengangkutan kita. These are the 5 benda yang kita kena masukkan. And of course, semua tanggungan-tanggungan yang wajib kita bayar. Betul? Kena masuk. Tanggungan-tanggungan yang kita memang kena bayar. Ya betul, dalam keadaan kemarau, kita boleh dia panggil apa? R&R, restructure and restructure and apa? Kalau bank punya R&R,
restructure and reschedule. Refinance tu untuk pelaburan lah. Okay. Restructure and reinforce bukan. Refinance and reschedule. Kita boleh pergi kepada pihak bank and kita minta dia restructure semua hutang-hutang kita. Reschedule. Dikurangkan ke, ada moratorium ke. Okay. Alright. So nombor 5, tuan-tuan dan puan. So kita dah ada peti kemarau. Apa-apa yang kita ada lebih. Apa-apa yang kita ada lebih tu. Itulah untuk peti perang. Peti perang. Yang lebih daripada peti kemarau. Barulah selamat. Kita nak masuk perang ni. Kita nak masuk perang. Tapi bayangkan kubu-kubu kita tak ada baldi-baldi air. Lepas tu tak ada yang lebih untuk kita nak pergi bawa menyerang ni. So apa-apa yang lebih. Contohnya kita perlukan 5,000. 5,000 untuk perbelanjaan diri dan keluarga sebulan. Contoh. So 6 bulan kita kena ada 30,000. Contohnya dalam bank kita ada 60,000. Maka 30,000 ekstra tu ialah peti perang kita lah yang nak kita invest. Inilah yang kita namakan investable income. Tak ramai cerita pasal investable income. We talk about disposable income, but what is our investable income? What is our investable income? Tapi ada sedikit amaran, disclaimer. What about other life priorities? Apa life priorities kalau untuk orang yang berkeluarga? Children education. Betul? Kita punya retirement. Betul? Kita punya haji. Haji. Tengok halal lah. Okay, sorry. Okay. Apa lagi? Life priority. Children education, retirement, haji kita. And then maybe some of our lifestyle goals kan. Kita mungkin nak travel the world ke. Or, benda-benda ni pun kena. Thank you Rohaya, medical. Sahabat saya ni dia licensed financial planner, licensed financial advisor. Nick Adlan. Dia selalu cerita pasal life priority. Belum nak cerita pasal nak perang hartanah ni. Allah ayat, macam mana ni? Dah cerita pasal layak, mampu, selamat, peti kemarau kena cukupkan, peti perang kena cukupkan setelah kita dah merancang untuk benda-benda yang ni. Nampak tak kenapa ayat suka sangat hartanah? Kerana hartanah paksa kita merancang kehidupan kita. Hartanah paksa kita merancang kewangan kita. Hafidah, it's okay. At least we know this. At least kita sedar. Sebelum ni korang dengar hartanah macam wow, aku nak terjun terus. Ikut-ikut dia. Ikut-ikut kawan. Ikut-ikut family. Ikut-ikut sifu. Tak boleh buat keputusan sendiri. Inilah. Thank you. Thank you Rohaya. Saya suka perkataan tu. Perisai, baju perang, kita punya kubu kita kena kuat. Orang yang nak pergi perang hartanah, dia akan meninggalkan kubu dia. Kubu dia, rumah dia. Dalam kubu, dalam rumah dia, ada pasangan hidup dia. Ada anak-anak dia. Mungkin kalau sandwich family, dia ada menjaga mak ayah dia. Kalau dia nak keluar berperang, kubu jangan tinggal macam tu. Kubu kena tinggal dengan baik. Cukup baldi-baldi airnya, cukup makanannya, bekalan makanannya. Kita nak pergi perang, kita okey. Cerita pasal perang, cerita pasal perisai. Apa perisai kita? Apa baju perang kita? Adakah kita masuk medan perang baru pakai baju perang? Atau dalam kubu ni sebelum nak keluar perang, kita pakai baju perang kita, senjata perang kita. Baru kita melangkah masuk dalam medan perang. Betul tak? Baju perang kita apa ni? Perlindungan kita, takaful kita. Apa-apa jadi kat kita, kita ada dah perlindungan itu untuk orang yang kita tinggalkan. Ini bukan soal nak menjual takaful, tuan-tuan dan puan.
Ini adalah konsep kewangan yang benar. Boleh tak kita keluar bawa kereta kita tanpa insurans kereta? Now, I ask you, kalaulah kerajaan cakap macam ni, kerana kita sayang rakyat, rakyat pun bermasalah kewangan, macam inilah. Untuk bajet 2023, kereta ni rakyat boleh suka hati lah. Nak ada insurans atau tak nak. Terpulanglah, terpulang. Tapi kerajaan yakin setiap individu, ahli masyarakat, rakyat ni dia akan buat keputusan yang betul. Kereta ni kena ada insurans. Takut-takut ada aksiden. Nanti kan siapa nak bayar. Tapi suka hati lah, pilih sendiri. Nak atau tak nak. Rasa-rasanya rakyat akan pilih apa? Rasa-rasanya rakyat akan wajib tak dia ambil insurans kereta? Taklah. Dah kerajaan cakap, dah tukar polisi, tak payahlah. Banyak kos tu. Banyak kos tu. Dah kau keluar bawa kereta tiap-tiap hari, bang, satu kali. Allah, tak siap insurans. Menyesal. So, gantikan kereta dengan diriku sendiri. Setiap hari kita keluar, meninggalkan keluarga tercinta. Tak ada baju-baju perang, tak ada perisai-perisai kita ni. Kita pergi medan perang ni. Aku takkan mati. Aku takkan aksiden. Aku takkan sakit. Tapi bila terkena, Allah, merangkak balik mencari takaful. Syarikat takaful dah tak minat dah. Kerana takaful ni bukan kita pilih syarikat takaful. Syarikat takaful yang pilih kita. Engkau sihat, engkau ada duit. My, come. Marilah haji, haja, marilah. Bila engkau dah sakit, no thank you. Get lost, berambus, matilah kau. Tapi bila kita sihat, kita tak ingat semua benda ni. Betul Rohaya. Tapi bila, you see because I have my own takaful team. Tapi bila rakyat ni, bila kita mendengar, aku takaful agent, kita dah lari. Sebenarnya bukan takaful tu yang tak elok. Mungkin agent takaful tu yang tak elok. Yang merosakkan nama satu produk kewangan yang sangat-sangat penting dalam hidup. Siapa setuju takaful is penting? Lagi-lagi kita nak melabur hartanah. Siapa saja setuju? Type 1. Siapa setuju benda tu penting? Tapi kita takut insurance agent. Kita takut takaful agent. Kerja dia menjual ketakutan, menjual sakit, menjual itu. Itu je dia buat. Jumpa je cousin tak pernah jumpa 10 tahun, tiba-tiba, kau kena ada takaful. Itu yang kita takut. Sebenarnya takaful is baju-baju perang and perisai perang yang sangat-sangat diperlukan. Cumanya yang menyampaikan tu mungkin tak disampaikan dengan betul. Macam Ahyat ni, bila cerita semua benda ni, engkau orang sendiri faham. Oh, aku memang kena cari. So, bila korang rasa benda tu penting, janganlah cari takaful dekat dengan orang lain. Carilah dengan tim cikgu anda sendiri. Sempat nak mencelah. Okay, so, tuan-tuan dan puan, inilah dia pintu gerbang kita dan inilah 4+1 syarat yang penting dalam hidup kita. Sebagai seorang pelabuh hartanah, this is what's important. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita bolehlah melabur hartanah dengan selamat. Cool? You guys learn something? Okay, so we want to take a break. Wow, this one was a total marathon. 9:15 to 11:20. That was 2 hours. Wow, korang ni memang luar biasa Memang rempit. Tak ada take a break. So sekarang ni kita nak take a break. Kita akan berhenti untuk doa duha. Sekali lagi saya ingatkan dalam doa duha ni kita niatkan kita nak jadi hamba yang mendapat kejayaan yang hakiki tu, yang abadi di akhirat nanti. Tapi nothing wrong kalau kita nak doa yang khusus di dunia. Doa khusus di dunia pun nothing wrong. Tapi adab-adab dia kena jaga. Seperti yang Ahyat dah share semalam kan. Okay, so kita dalam doa duha ni kita baca sama-sama. Tim kat dalam studio pun kita sama baca And then selepas itu saya akan mainkan 3 round selawat tafrijiyah. Dan lepas tu kita akan masuk balik. So it's gonna be around a 10 minutes break.
And then we're going to come back at 11:30. Lebih kurang lah macam tu ya. Whenever nanti you all dengar montage yang Ahiyat, Cikgu Ahiyat tu, then that means I'm going to come in. So just turn on your volume on high. Bila anda dengar montage tu, macam lagu rock tu, then I'm going to come back in at around 11:30, 31, 32 macam tu ya. So let's take a break. Nak pergi toilet ke, nak siapkan Milo ke, nak melayan suami atau isteri atau anak-anak tu, silakan. So see you guys later after the morning break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.